Mati. Baik. Adakah kamu berjaya buat? Tak apa Kak relax saya ada. Urusan ini urusan kamu, bukan urusan dia. Kenapa dia yang perlu tanggung akibatnya? Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Okay, the scandal yang kemungkinan hantar sihir dan buat macam-macam. Abang kenal dia macam mana? Saya kenal dekat kedai makan. Waktu tahun berapa tu? Dah lama lah. Almost 6-7 years ago. Ni zaman lepak Zaman saya main Dorai ke? Yes, zaman saya main motor besar. Oh. Masa tu so kita orang lepas ride pergi makan dekat tempat makan tu ada karaoke. Okay. Dan kat situ first met lah. Dan masa tu macam masa tu pun sebenarnya saya dalam proses pemulihan daripada santau. Oh, so Saya abang pernah kena santau before sebelum ni? Faham. Okay, dengan ex wife punya family. Alright. So masa tu saya dalam proses pemulihan. Okay. So just kita minggu-minggu dengan kawan-kawan, ride apa semua, dan sampai kat satu tempat makan tu ada karaoke, dan kawan-kawan semua pun try. Tapi I'm the lucky one lah. Wow. Pada masa tu lah. Oh, she was the hot one waktu tersebut lah. Masa tu kat situ sebab tempat gelap kan nampak hot lah. So then click immediately. Yes. Dalam pernah satu tak hari. dia buat benda yang pelik atau awal-awal dari peringkat awal tu? No, tak pernah. Daripada mula sampailah kita orang tak bersama lagi, dia tak pernah buat benda yang pada saya macam saya tak nampak benda sebagai macam ada tujuan. Ada sesekali dia pernah up dekat media sosial sebab kita deal tak boleh up apa-apa macam biasalah kan. Okay, so tapi dia ada up, cuma dia up tu tidak directly kan, tapi saya macam saya tak pernah check, dan tiba-tiba orang yang tanya saya, orang yang share dekat kita, dan saya macam asal pula. Dia bila dia tanya, oh sorry, jadi kita tak fikirlah you buat benda tu because you ada tujuan nak kacau kita punya real life kita kan. So pada saya tak adalah benda yang nampak macam terlalu bertujuan. So punca dia kacau sekarang sebab skandal ni have not moved on. Yes, sebab selepas saya bercerai dengan semua wife saya, okay, before this saya poligami. Alright, ni baru pertama kali monogami. Okay. So selepas saya berpisah dengan semua isteri saya pun meninggalkan juga semua yang bukan isteri, yang termengaku isteri dan sebagainya. Wah, abang, you sound like a what? Hugh Hefner of Malaysia. Okay. Jadi saya dah cakap saya sebenarnya tidak mahu lagi berumah tangga. Okay, saya nak go solo, saya nak concentrate pada anak saya. Okay, tapi ialah tak ada Tuhan berkata lain. Jadi bila saya kebetulan berjumpa dengan Nilam, dan tak tahu macam mana kan, dan jadi mungkin kat situ dia rasa macam I'm waiting for you sangat lama kan. Sedangkan saya kata I told you already, I tak nak kahwin. Saya cakap kalau you nak, you minta dengan Tuhan. Saya cakap I tak ada hati dah nak kahwin. Saya cakap dan dia kata it's okay. Sampai I cakap okay, you nak stay, you nak go, you go. I tak ada masalah. It's okay, I nak stay, I tolong apa benda semua kan. Kalau ada jodoh ada, kalau tak ada tak apa. Then suddenly apa hal ni? Kan? Tapi bang, it seems like history has repeated itself. Di mana sebelum abang jumpa skandal yang luar biasa ni, abang pernah melalui fasa sihir. Ya. Berapa kali abang kena sihir? Saya kalau masuk yang ini kali kedua lah. Kali yang pertama dulu saya kena almost 3 years. Saya sakit, saya tak boleh tidur, saya tak boleh makan. Okay, istilah tak boleh tidur tu macam biasalah kita terlelap tu terkejut. Terlelap terkejut. Yang tak boleh makan ni bukannya macam kita tak lalu. Sebab ada orang dia tak lalu makan. Saya kena, dia makanan tu rasa lain. Like you teringin nak makan nasi goreng. You order nasi goreng, you makan, you rasa roti canai. Wow. You order fresh orange, you minum, you rasa Nescafe. Dia jadi macam tu. So kita tak boleh nak makan. Saya kena macam tu. Mana yang lagi seram? Sihir dulu ke sihir yang sekarang? Okey, sihir dulu dia buat saya ni macam orang meroyan. Tahu, kita always teringat kita punya ex-wife, kita nak cari dia sampai habis segala harta, segala apa semua. Wow. Spend untuk cari dia satu Malaysia.
Okay. Then sampailah satu ketika saya disedarkan oleh seorang ustaz. Okay. So kita mula faham bahawa oh yes, dia 90% is about mind kita. Okay. Then yang pertama tu dia banyak pada gangguan akal dan jiwa. Okay. Tapi yang sekarang alhamdulillah lah, sebab saya dah pernah lalu, jadi saya boleh hadap. Cuma yang sekarang ni dia main fizikal. Untuk saya dia main fizikal. Maksudnya macam before this saya tengok kat filem, kita pun buat filem. Alright. Kita macam okay, memang agaknya ada lah kot benda terbang-terbang ni kan. Mana objek. Now you see benda terbang? Yes, objek. Contoh yang pertama masa saya dekat rumah lama, okay, ruang tamu saya dengan master bedroom tu straight. Okay, jadi kita nampak TV sini, kita boleh nampak bilik kita. Alright, so wife saya tengah tidur dekat dalam. So dia punya sikat ada dekat atas almari tepi meja makeup. Alright, saya tengah tengok movie, tiba-tiba sikat tu jatuh. Saya cakap tak tutup tingkap kot, angin kuat kot kan, sebab meja makeup dekat dengan tingkap. Okeylah. Saya pun bangun, pergi ambil sikat tu, letak di atas meja makeup. Bermakna meja makeup sebelah tu ada almari. Okeylah, saya katakan agaknya dia terlupa. Okeylah, saya pun duduk layan lagi movie around 10 to 15 minit, sikat tu terbang lagi. Wow. Dan saya kata okay, this time is not angin lah. Because ada almari sebelah. Kalau angin dia mesti hit the almari. But now you jump over the almari, okay, ni bukan lagi sikat terbang. Yes. Ustaz sampai bila cerita pasal sikat terbang. Okay, itu yang pertama lah. Wow. Okay, then yang kedua macam panggilan tu biasa kita dengar. Kemudian benda-benda jatuh. Yang the latest one, saya tengah agak kotor sikit, saya tengah buang air dekat toilet. Saya tak tutup pintu because rumah dengan anak dekat atas katil, bimbang kalau dia orang apa-apa, sebab saya selalu jaga dia malam-malam. Macam-macam lagi drama ada berlaku. Okay. Yang dia tak sedar punya. Okay. Faham. So saya tengah buang air, tengah layan-layan YouTube lah macam tu kan. Tiba-tiba bola getah mainan anak, okay, melantun masuk ke dalam toilet. So saya terkejut macam asal pula main bola malam-malam. Dan saya tengok dekat atas katil, anak dengan dia memang tengah lena. Saya pun macam okey kan, mungkin nak ajak main siang-siang lah, saya kata. Kan malam-malam janganlah ajak, penat. Saya cakap macam tu lah kan. Tapi sekarang saya kena macam tu lah. Maknanya saya nampak benda-benda yang fizikal, saya tak nampak benda-benda yang adakah dia lagi hardcore lah sekarang. Adakah break tu secara not in a good term, sebab tu dia jadi macam sekarang dia jadi macam betul-betul berdendam? Okey, pada saya itu mungkin interpretation dari dia. Because saya dah clearkan kad tu. Saya dah kata kan, saya tak nak, kalau ada apa-apa keserah pada Allah. Saya dah nak fikir pasal jodoh dah, saya tak larat. Saya kata okey, dengan keadaan ekonomi kita yang tak berapa baik apa pada masa tu kan. Jadi saya memang tak boleh nak bertanggungjawab. Saya kata aku tak boleh nak bertanggungjawab, macam mana aku nak kahwin. Kan aku tak boleh bagi kau nafkah, aku tak boleh bagi apa semua, lagi panjang cerita aku nak jawab. Kan. Tapi mungkin sebab dia rasa dia nak tunggu. Dan mungkin dia ambil ayat saya kata saya tak nak kahwin lagi. Dan dia dah umur 52 something macam itulah kan. Jadi so she waited for you. Ya, kan. Jadi dia tak tahu yang Nilam yang pinang saya, bukan saya pinang Nilam. Ya. Kan. Abang pakai barang apa? Tak ada saya. Semua perempuan cari abang. Ustaz, saya tak ada barang Ustaz. Ya, lepas ni nak suruh Ustaz nak suruh Ustaz scan dua-dua Ustaz. Ustaz kena scan mangsa dan abang ni. Mana tahu. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ni suami isteri ke? Ya. Suami isteri. Artis. Suami isteri. Yang pernah viral sebab kes skandal tak puas hati. So sekarang ada banyak gangguan Ustaz. Okey. Dari segi asal mana? Akak asal mana? Dia bukan orang Malaysia. Orang Malaysia. Dia bukan Melayu. Dia Bapak Sepanyol, mak Siam. Mak daripada Thai. Bapak Sepanyol. Sepanyol. So mak memang duduk lagi sebelah Thai lah. Memang Pattaya lah, duduk kat Pattaya. Jadi mak ni macam mana? Dia jenis yang keturunan bidan ke apa? Mak saya memang keturunan bidan lah. Dari situlah benda tu yang hilang. Boleh? Jelas. Wow. That was a fast diagnostic Ustaz. Ustaz betul. duduk je dah boleh bagi diagnostic. Okay. So bidan ni ada dua jenis. Satu bidan yang mana dia perlukan dia punya ada jenis yang tak Islam, dia perlukan makanan. Ada juga perjanjian mana setiap pada keturunan ataupun setiap anak yang keberapa dia kena ambil
Okey. Jadi tak benda ni kalau kat Malaysia ni baby 9 bulan hilang tu biasa. Biasa So boleh tanya doktor. So ni perkara biasa. Dari segi medical pun benda tu boleh berlaku. So hal ini perlu kepada rawatan Islam lah. Kerana perjanjian tu perlu dibatalkan. Perjanjian siapa? Perjanjian Kalau keturunan. menurut ustaz tu kalau daripada keluarga. Cuma kita bercakap ni because of memang ada orang menghantar mesej yang memang memaksudkan untuk memang nak bunuh anak, Dia katanya nak matikan dia. Yes. Okey. Budak baby tu hilang ke? Berbilang kandungan hilang. Hilang. Okey. Kali pertama dia jadi macam gugur. Kalau yang gugur tu selalunya isyarat pada sihir. Tapi kalau yang hilang tu isyarat pada tadi. Boleh. Isyarat pada penjaga. So ni keturunan ni perlu dibatalkan. Kalau sihir Keturunan macam mana Ustaz? Saya keturunan ni mana keturunan kita dulu dah buat perjanjian supaya dijaga anak cucu, faham tak? Faham? So that means your family my family. punya keturunan has saka. Is it macam saka? Betul. Macam saka. So your family has this keturunan of saka, and that could be one of the reasons why the baby hilang. Bukan setakat, it might not be sihir. Okey, ini Betul. hanya probability. Right. Kebarangkalian. Probability. Faham. Yeah. Faham. Yang kedua adalah kalau yang jenis baby gugur, kerap gugur dan simptom kepada diri kita ni, contohnya suami isteri jadi panas. Ya. Lepas tu dari segi ibadah kita jadi sangat susah. Ya. Lepas tu dari segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hubungan kita dengan Allah makin lama makin jauh. Hubungan kita dengan orang jadi Betul. kita tak nak jumpa orang, jadi tak boleh. Tapi cerita dorang Ustaz memang seram. Share a bit about what you face dekat rumah lah. Nampak apa? Pocong, Pontianak. Nampak? Okay. You can Nampak, see. Adakah sebab you ada ilmu boleh nampak ke? Dia memang muncul, dia terbang? Dia nak kata ada ilmu tak ada nampak. Aku tak ada ilmu apa-apa pun. Kat. Boleh sambil-sambil. Boleh Okey. sambil-sambil. Ini screenshot. Saya jawab Sila. dari segi apa yang pengalaman, bila orang ni ada keturunan, so dia ada kebolehan tu untuk melihat. Ya. Okey. Macam gifted automatic lah. Jadi sihir tu dari segi pocong semua tu adalah, Pontianak tu adalah memang simptom besar sihir. Saka tak akan datang dalam keadaan pocong. Ya. Boleh. Okey. Faham. Okey, cuma dia ada probability untuk dia melihat tu tinggi sangat disebabkan keturunan dia. Boleh. Dan benda ni rasanya memang sihir lah. Confirm sihir lah dari segi apa yang dia nampak, dan dari segi mimpi pula. Kerap mimpi macam apa tu, puan? Aku boleh cakap aku engkau ke? Dia orang mata biasa macam tu. Okey. Macam aku banyak mimpi ular hitam. Ular hitam yang kejar. Lepas tu banyak ditarik kat dalam hutan. Lepas tu jumpa seorang lelaki ni, dia tinggi tapi pakai hitam. Lepas tu dia ada satu benda Cakap bahar tu, macam gelang tu. Macam gelang. Lepas tu aku nampak bekas scanner komen kat belakang. Okey. Bekas scanner komen kat belakang. Dari segi mimpi tu isyarat kepada pengalaman saya lah, menggunakan bomoh jadi bomoh Melayu macam tu. Boleh tak? Orang lama punya ni. Ni. Ilmu tua lah. Sebab tu lah sebab tu salah satu juga bila cerita dengan mak aku cakap ini ilmu lama. Dia cakap ilmu ni ilmu lama. Ilmu lama ni orang-orang lama je boleh pakai. Maknanya ilmu hilangkan baby. Ilmu lama. Ilmu lama. But dia pun tengah cuba juga dekat sana. Minta maaf Ustaz cakap Tak apa, terus. bila cakap tentang family saya punya saka tak ada. Sebab mak saya ni dia memang jaga solat. Dia memang seorang yang jaga solat. Akak kena faham apa definisi saka. Okey, saka ni ia kepada menjurus kepada Allah Subhanahu Muhammad. Contoh keturunan kita ada kebolehan, ada gift, ada kemampuan. Contoh saya beramal, saya tidak ada saka tapi saya beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan khadam. Bila saya dah meninggal, dia mewarisi kepada anak. Okey, itu panggil saka pusaka. Boleh. Mewarisi tanpa kita nak. Dan kita tak tahu atas mana lagi. Dan kenapa mak kita dapat ilmu tu? Dulu tak ada hospital, jadi ada bidan. Faham. So hal ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia talent tu turun sampai ke anak cucu. Dan alhamdulillah dari segi saka ni ada dua jenis. Satu Islam, satu lagi tak Islam. Yang Islam menyuruh ataupun menggalakkan kita untuk kita solat, untuk kita berzikir, untuk kita jaga diri kita daripada hal maksiat. Kita buat je. Kalau yang Islam sungguh-sungguh ni, buat je dosa terus kifarat, terus kena sakit,
tu benda ni semua sampai kita bertaubat kepada Allah. So, ada benda yang sedang jaga supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. So abang ni memang sihir lah kot ni. Memang sihir jelas daripada segi yang mesej saya baca tadi. Memang dia target khusus Memang. lah. Sebab mak saya pernah urut saya balik Kelantan Ya. balik Kelantan balik Pattaya itu mak aku urut aku tau. And then apa yang dalam perut ni dia bila rasa adalah ular. So that means your mom has ilmu. Ya. It's true. I mean that proves the point that what Ustaz said, that kemungkinan your mom has ilmu, because it's not normal for any woman to urut and tiba-tiba cakap, oh, this is ular. A normal mom would just urut like, oh, ni angin. Yeah. Hang ada angin. Betul. So then share a bit more about what you went through. Ingat tak ya bang yang apa keluar ular kecil-kecil tu dengan ulat? Ulat Whoa, dengan whoa, tanah. whoa, whoa. Ulat dengan tanah. Ulat dengan tanah. Keluar kat dengan mana? Daripada Dari bawah. Daripada bawah. Daripada farash aku Ular kencing. and Mula-mula keluar ulat dengan tanah. Ulat dengan tanah. Tanah hitam. Tanah hitam. Ada ulat nasi tu kan. Sihir. Macam ulat mayat tu. Lepas tu aku keluar pergi toilet apa semua benda, dia keluar ular yang Kecil-kecil lah. Macam cacing tu Macam lah. cacing tapi ular memang sedikit memang ada apa tenduk dia tu kan. Tenduk panggil. Tendung. Tenduk apalah. Senduk. Ada dia senduk dia. bahasa Melayu dia kadang-kadang ada masalah sikit. Tapi ular tu semua warna hitam. Warna hitam. was it this year or last year? This year. This year. Masa tu kandungan kadang-kadang darah. berapa bulan bang? Dengan mak lah. 3 bulan. Mak urut-urut keluar ke apa? Masa dengan mak tu dia bukan keluar barang. Masa dengan mak tu mak rasa dalam tu ada macam ular. Macam mana boleh keluar? Tak keluar. Dia Yang keluar urut. tu lepas-lepas tu lah. Tak tahu masa bila yang dia keluar yang ular tu. Cuma yang tanah dengan ulat tu saya sendiri nampak sebab dia panggil saya kan. Saya kat bawah. Tiba dia jerit kat atas. Saya naik tengok lah. Tapi sendiri. tak ada bau. Keluar sendiri. Tak adalah bau busuk apa tak ada. Tapi memang Dari segi pengalaman saya kan, kenapa barang sihir tak lekat kat dia? Satu lagi keturunan dia memang keturunan mungkin daripada orang yang baik-baik, soleh. Ya. Jadi yang batil datang terus dia akan keluar. Itu yang mak saya cakap kan. Sebab mak bila mak aku sentuh, mula tak boleh sentuh Tak boleh sentuh. Memang tak boleh sentuh langsung. Lepas tu dia sentuh, dia baca bau boleh. Bau boleh dia cakap apa engkau ni orang nak bagi mati. Tapi nasib baik engkau ni keturunan kita jaga. Well, there you go. Yang ada orang datang urut biasa sebab kita pun taklah sentiasa nak fikir tentang sihir Ustaz. Jadi kadang-kadang tu macam dia lengur-lengur badan. Kita panggil orang datang urut kat rumah. Orang biasa datang urut, tapi ialah orang mengurut ni kadang-kadang dia ada ilmu dia kan. Sama juga dia pun. Jadi dia urut-urut tu kan ada pernah yang dia urut ni keluar pasir daripada badan ni. Masa tengah urut ni tiba-tiba asal pasir ni. Okey. Sekarang ni persoalannya adalah benda ni jawapannya adalah benda dah masuk dalam badan dia. Dah masuk. Mungkin dia daripada angin ataupun makanan ke apa semua, tapi dia dah masuk. Saya nasihatkan untuk abang dengan kakak ni lah, cuba buat sesuatu peninding diri dengan amalan ataupun dengan menggunakan alat bantu macam kasturi kijang ke apa semua kan. Ada. Jadi hal ni dia akan berterusan sebab kebencian tidak boleh dihapus. Betul. Okay, ingat Jadi benda ni harus istiqomah lah abang. Kena ingatkan dia dan sama-sama ni. Saya memang selalu terpaksa menguatkan dia sebab memang boleh katakan dengan kasturi kijang dia memang habis. Jadi kadang-kadang saya tak dapat nak bagi all the way tau. Maknanya tak boleh hentak tiap-tiap hari sebab dia akan teruk. Kan? Jadi macam ada ketika dia kan saya pujuk untuk dia semangat sikit, okey, dan kita buat baru dia baru dia kalau tapi, tidak kena je sekarang dia. better tak? Sekarang okey sikit? Sekarang Nak kata okey tu dari segi jiwa insya-Allah. Sebab dia taklah lagi macam dulu tidur malam-malam meracau, boleh bangun terbeliak mata berdiri bercakap kan. Cuma dari segi fizikal dia lemah kadang-kadang dia jadi macam sakit-sakit badan, kejap-kejap sakit, kejap Sekarang ni masih dalam proses berubat masih. ya. dengan ustaz. Alhamdulillah, cuma benda ni akan berterusan. Ya, betul. Dan dia selalu top up kan. Dan kalau di top up pun dengan variasi lain-lain. Ya betul. Sebab tu yang penting macam tu, kami punya tim kami ada buat kasturi kijang kan. Saya selalu tengok kasturi video ni Ustaz jangan sangat orang restock selalu sebab memang dia adalah alat bantu. Tapi tak cukup dengan kasturi. Kita sendiri kena bantu diri kita dengan bila kita tenang sikit kan, masa itulah kita top up dengan hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi SAW. Selawat dengan solat. Boleh. Jadi solat kita jaga dengan baik. Lepas tu
selawat kita berterusan, sebab selawat ni adalah minta syafaat Nabi SAW. Kita umat special umat Nabi. Jadi kita akan dapat syafaat dengan cepat oleh Nabi SAW. Dan dia juga ada keturunan yang baik. Boleh jadi dia darah yang baik. Mungkin keturunan atuk-atuk dia adalah keturunan para para ilmuwan ataupun para asatizah yang berjuang di jalan Allah. Yang mana mungkin keturunan dia ada doa lah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni antara doa yang perlu kita baca setiap kali solat. Dan mungkin dia dah dapat keberkatan doa daripada datuk nenek moyang dia. Dia dalam jagaan Allah. Alhamdulillah. Cuma kena advance lagi, tambah lagi. Biar lagi dekat insya-Allah. Ya, betul juga lah. Bagi Cap, case ni a bit unique. Kebanyakan case-case sihir kat Malaysia ni, kita tak tahu siapa buat. Macam Cap ke, Bini Kepris ke, orang tak dari jauh, tak ada dapat DM, tak ada dapat message. Tapi ni ustaz, ni macam orang tu memang kenalkan diri dia, dan dia hantar barang, dia buat kerja. Ustaz rasa kat Malaysia ni patut ke dah start ada undang-undang atau tindakan? Kalau kita boleh jelas orang ni hantar bagi Cap dari segi undang-undang tu dah ugutan dah. Ya, betul. That's already ugutan bunuh. Ya. Apa pendapat ustaz tentang dari dunia sihir ni? Sebab Malaysia ni banyak kes, banyak orang dengki, benci. Kalau nak buat undang-undang, dia perlu ada bukti lah. So kena ada video, ada bahan bukti. Okey je masuk mahkamah, menang kita. Tapi kalau tak ada bukti tak. Pernah tak Malaysia ada kes sihir dimenangkan di mahkamah? I just want to know. Ada pernah tapi tak sabit lah. Tak jadi sabit lah. Because macam Ustaz cakap lah, kita sebab nak itu, proofkan benda tu. Kalau kita it's not saman easy. dia pun, Ya. tapi kalau boleh lah sama you ugut kita boleh saman. Betul. Ya, dari segi macam yang message tadi ya, cuma sebab dia gunakan fake account. Itu yang Abang sekarang dapat trace tak account tu? Tak. Dia pasal dia Tak bukan dapat tulis. Malaysian number. Dia bukan Malaysia number. Oh, Dia tak pakai kenal one lah. time. Kenal lah. Ha? Kita boleh suspect kan, tapi kita tak boleh lah mengatakan Ya, directly. directly dia. Tapi macam mana pun awak menipu, kita faham bahawa gaya bahasa tak akan berubah. Okey, faham. Kan, awak boleh tukar ejaan, tapi gaya bercakap tu tetap. Kan, it's not easy. Kecuali awak arahkan orang lain untuk menaik mesej tu, mungkin bahasa dia akan lain. Awak bagi point, kau tulis lah. Tapi kan dia punya sihir ni jadi real, seram sikit pasal dia boleh nampak. Ya. Ya. Tu agak seram. Tengok filem. Suara lalu Ustaz. Ha? Suara biasa sampai dia out kat TikTok nak tidur, saya kat bawah tengah buat editing saya punya video. Kan tiba dia kat atas nak tidur dengar suara perempuan menangis kat luar rumah kan. Dan dia record. Memang dengar. Kan jadi orang pun sampai dengarlah kak. Yes tapi saya tak dengar. Dia dengar. Sebab macam satu So kali dia tu. paranoid seorang-seorang lah. Ada seorang-seorang lah, tapi dia pun dah jadi tak kisah. Pada awal dulu, masa awal kami berkahwin dalam 2-3 bulan awal, boleh katakan dia masa tu sangat lemah lagi lah. Terkejut, Apa-apa terkejut. Okey, itu fasa permulaan dia untuk kenal diri dia. Tapi lama-lama saya pun bercakap dengan dia. Saya kata benda ni memang dia ada, tapi kalau kita makin takut dia makin seronok. Tak, Kan, pernah kita kena ada santai. yang masa baby masak pocong Kat dapur. masak dia. No way. Ya, No way. betul. Physically. Physically. Tengah masak. What time was it? 12.30 malam. 12.30. Dia Depan nak muka makan. dia? Ha? Dekat Kat dapur. tingkap kan. Kat Dekat tingkap. tingkap luar ni singki dan tingkap kan selalu kan. So dekat luar tingkap benda Tengah nak tu. masak nak pergi dekat singki tu, tiba tengok lah engkau. Mari sini sembang. Ada muka, nampak muka, ada Memang muka. nampak real. The face is there. Ya, cuma muka dia hitam sehitam-hitam dengan ada apa macam kotor-kotor lah. Macam pakaian dia macam dia punya kain tu Dia memang bukan mayat tu, tanah. kain dia memang tanah. Saya cakap lah, kau buat aku terkejut buat apa? Mari sini sembang lah. You brave, I run. I chow. Sebab dah ni kan dah penat kan every time dia kacau kita macam-macam cara kan. I'm sure you must be very tired, abang. Yeah. After so many years benda Ya, berlaku. sebenarnya. Apa abang rasa solution? What is the solution for this problem? Macam yang selalu saya buat, selain daripada kita tengok apa yang orang-orang buat, macam ustaz-ustaz, ulama-ulama ada bercakap, dan kita banyakkan doa lah. Kan, saya terpaksa minta daripada Allah sebab kita dah tak tahu nak bergantung pada siapa. Minta maaf cakap ustaz dan sebab apa?
kita pernah kena dengan orang yang datang, boleh buat apa benda semua tapi for money. Duit tak habis. Minta berapa? Kita pernah kena habis berapa? RM7,777.77 Tu bukan ustaz tu bomo tu. Kan? Ya, pada awalnya cerita tak ada duit ni. Scam. Pada awal cerita tak ada duit ni. Tiba-tiba dah buat banyak ni pula. No. Bayarlah sebab dia dah datang. Okay, fine. Sorry for asking. Sebab abang kenal Syak, siapa yang buat abang ni. Pernah tak sejak berubat ni cuba kontak dia? Saya kalau melibatkan dia, saya takkan berhubung kecuali isteri saya. Pernah Sebab saya cuba? tak nak. Tak. Saya takut fitnah. Kalau saya contact dia personally, takut nanti orang kata fitnah. Tapi yang DM gambar video Lucia tu siapa? Tak tahu siapa. Fake account. Fake account. Bukan nama Malaysia. Bukan nombor Malaysia. But she has the video. Ya. Ustaz faham tak? Siapa yang akan ada video tu kecuali orang yang kenal buat lah. yang buat benda tu dengan Ya, mestilah orang yang kenal sih. Takkan dia nak habiskan duit untuk orang yang dia tak kenal. betul. Okay. Tapi alhamdulillah lah abang kita ni positif dia tinggi. So itu akak kita dapat satu energi yang luar biasa daripada abang ni. Mungkin jodoh abang kan. Ya. Dah sepadan dengan abang dan Allah dah hantar abang untuk jaga dia. Abang dia dah jaga dengan baik. InsyaAllah moga-moga nanti InsyaAllah bakal sembuh. InsyaAllah. Saya Amin, nampak amin. pasti dia akan sembuh. Dan kalau dia sembuh nanti pun dia boleh tolong rawat orang dah. Dia pun dah tahu dah nak rawat orang. Oi, sebab dia ada Experience, ilmu kan. Dia ada pengalaman. Dia nanti dia. Dia. Sekali. Saya. First time Ustaz baca abang ni, abang ada barang. Sebab ramai perempuan pergi ke dekat dia. Dari Sebab zaman apa? Nak tahu dulu kenapa? sampai Nak tahu kenapa? ada barang. Tak. Sebab apa? Sebab dia positif. Orang positif. Orang cakap macam mana dia okey. Ya. Oh, is that Dia the tidak secret membangkang. weapon? Betul tak? Dia tak suka membangkang. Dia akan okey. Kita tak apa lah kan. Adalah. Cuma itu saya kata, tapi most lah daripada dia orang pun memang mengaku macam dia orang banyak kan orang yang suka bad boys. Kita kan selalu berlakon jadi Watak bad boy. watak-watak jahat. Jadi kadang ada orang sukakan itu kan. Tapi macam itulah, saya bukannya tak carilah. Tak cari datang je. Tak carilah kan. Sebab alhamdulillah sebenarnya setiap yang saya berkawan, saya istilahkan berkawan lah ya. Yang bukan isteri, saya ada saksi semua. Maksudnya daripada kawan-kawan saya, bila orang datang pada saya tunjuk, asal dia ni datang cari aku ni, asal dia nak dengan aku ni. So kawan-kawan tahu, bukan saya cari dia. Sebab kita bimbang sebab kita tak kenal awak siapa kan. Sebab pernah juga orang yang berkawan dengan kita pun daripada selebriti. Dia kata kita ni orang pecah je kot kan. Kita bukannya orang yang ada nama, bukan ada rupa, ada harta, tak ada apa. So bila orang mungkin kadang masa tu kita bimbang, ada juga orang yang menyamar gunakan profil daripada artis-artis kan. Faham. Jadi saya memang takkan deal lah, takkan bersembang kecuali you datang in front of me. Faham. Then Antara semua skandal-skandal abang, ni yang paling teruk lah. ya. Ni sajalah. Tak yang pernah lain- ada sebelum ni, pernah ada kes ugutan lain ke? Tak pernah. Sebelum ni kebanyakan hanya membusukkan nama lah, memburuk-burukkan nama. Macam biasa kan, maksudnya macam masa bersama semuanya hadiah. Kan susah semua boleh tolong. Bila dah tak bersama, kita tipu duit lah. Kan hadiah minta pulang balik lah, kita pulang bos. Kita pulang. Steady bang. Serius. Steady bang. Sebab kita dah tahu dah, kita kadang-kadang boleh tahu jugalah jenis orang tu. Jadi bila dia bagi hadiah tu memang kita dah simpan tepi dah, kita tahu dah. Dan setiap benda yang kita buat tu kita memang letak saksi. Macam nak pulang barang kan, barang-barang hadiah nak pulang, kita panggil orang, awak pergi hantar. Supaya ada saksi. Jadi dia tahu, yes, saya yang pergi hantar bang dekat orang ni kan. Bang, to the camera, right? To the camera? Kepada orang yang mungkin buat ni kepada keluarga abang, what would be your message to the person? Baik, apa yang saya nak cakap, benda yang paling penting lah sebenarnya pada saya boleh bicara soal kedua tentang apa yang awak buat. Tapi perkara pertama yang saya nak bicarakan kat sini, saya minta sangat awak hormati, hargai Allah dahulu. Okey, perbuatan awak ni sebenarnya sangat-sangat bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang saya rasa kat sini saya pun tak mampu untuk mengulas perkara itu kerana ini urusan antara awak dengan Allah. Dan yang keduanya, tolong
orang kata awak seorang perempuan, isteri saya juga seorang perempuan. Jadi sepatutnya awak lebih memahami apa perasaan seorang perempuan, dan isteri saya tidak ada apa-apa kesalahan dengan awak. Yang ada urusan dengan awak adalah saya, tapi awak tidak pernah untuk mesej dan bertanya dengan saya atau mengadu pada saya atau awak marah saya sekalipun. Okey, saya tidak punya masalah untuk itu. Mungkin saya boleh menjelaskan atas apa yang mungkin awak salah rasa atau salah faham. Tetapi tindakan awak menganiaya isteri saya, ini adalah salah satu benda yang paling tidak baik pada saya sebagai seorang manusia yang awak buat pada orang lain. Itulah. Wow. That's a powerful. I mean, that's, you know, honestly antara banyak kes abang. Cap selalu banyak dengar kes-kes sihir. Cap pun kenal ustaz sebab Kepis mungkin kena sedikit sihir. Tapi antara banyak kes-kes ustaz yang Cap dengar, hari ni kes paling seram lah. Sebab dengar pasal ular, pasir, pocong, Pontianak. Dia macam movie seram 1, 2, 3, 4. Tapi Ustaz, aku nak tanya sikit lah Ustaz. Adakah disebabkan aku punya keturunan ni menjadikan aku ni lebih sangat-sangat sensitif? Maknanya aku cepat dapat tahu satu benda. Betul. Sebab itulah. Sebab tu. Sebab benda ni pun dia nak target kamu, tapi alhamdulillah disebabkan itulah benda tu datang dan tolong. Boleh. Cuma itulah dia kalau perasan, kalau benda tu yang baik, banyak dia akan menjuruskan kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Pasal kan? Betul. Makin kita dekat, makin kita cepat bantuan Allah bagi. Yang ini memang jelaslah benda yang tak baik lah, sebab kita masa jadi berat. Jadi memang nak, kalau kita nak solat tu memang memang kena lawan lah. Yang ini pun saya pun seluar dia terkoyak lepas Jumaat ni. Saya kata apa hal pula? Kan? Saya kata okey, seluar dah reput agaknya. Kan? Ngangal lepas Jumaat masuk kereta duduk sefrok. Nah. Wow. Nasib baik saya kata, tapi tak apa, kita ada gaffer tape, boleh tape. Faham. Faham. Tapi Bang, serius. dengan izin abang, Ya. kalau boleh Ustaz, Ya, boleh tak scan secara live the wife? Okay. Boleh. Nak Sakit baki, cover, nak Ya, should we tengok cover kalau the mungkin should we ada cover apa jalan anyone have besar. a cover? Kain? Boleh tak? Kain? Tutup. Kain? tutup Asal lah. ni. Sebab saya tak tahu Ustaz nak datang. Ya. Alang-alang we might as well scan live. Sebab Ustaz punya Pengalaman. ni pun orang tag banyak dekat Betul. kita punya video. Oh, ya ke? Kita kan Ya. nak cari Ustaz ni punya lagu Ustaz. Rezeki. Nampak tak Ustaz? Tapi Kebetulannya. sebenarnya saya percaya masa saya akan jumpa Ustaz. Ya. Sebab saya tengok Ustaz punya video sebelum Ustaz jual kasturi kijang, sebelum Ustaz jual sabun Ya. kayu tu, saya dah tengok. Dan Saya ingat tak tengok apa baby Ustaz cakap? ni. Ini saya cakap kat dia. Ya. InsyaAllah satu hari nanti kita akan duduk satu table dengan Ustaz. Suatu bila orang Rezeki cakap daripada Jumaat. Quran, saya kata Ustaz Syafiq kan, saya kata. Rezeki Jumaat. Sampailah Ustaz jual kasturi, sampai Ustaz jual sabun, dan sampai Ustaz pergi lari-lari kat pokok-pokok. Itu semua saya tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Rezeki orang Jumaat. tag pun saya kata, saya tidak kata macam, minta maaf lah macam kita sembang tadi, saya tidak mahu kebanyakan orang komen bila kita kena sakit dia terus pergi perawat. Ya, ya. So saya kata saya nak kita iman dulu. Mana kita minta Allah dulu dan kita jalan. InsyaAllah ada. Tapi alhamdulillah abang follow saya, mungkin banyak dah ilmu dapat rasanya. InsyaAllah, insyaAllah. Banyak juga, tapi saya suka tengok ustaz yang babar hutan kan. Ustaz pergi cari benda-benda kat hutan, benda-benda. Bukanlah pada saya tak reti beramal ustaz. Abang asal mana ni? Saya Johor. Batu Pak Johor. Mak ayah? Mak saya orang Perak. Arwah bapak saya orang Johor. Maknanya abang ni berdarah Perak banyak. Oh ya. Yalah. Belum Bugis lah. Mak saya Bugis, bapak saya Johor. Betul tak? Sebab Ya. abang punya naluri tu banyak duduk di hutan. Sebab Banyak saya suka muka mak. Jadi arwah bapak saya puaskar. Jadi pasal itulah, sebab pada saya nak beramal tak pandai, kita tak jumpa guru. Saya ni suka fizikal je. Jadi macam ustaz pergi kat hutan apa semua tu, saya dapat kenal kayu, dapat. Jadi kita mana tahu satu ketika kita perlu pada rawatan-rawatan macam tu kan. Herba ke apa kan. Itulah insya-Allah abang dah follow tu banyaklah nanti dapat. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz banyak buat kongsian tu kan. Jadi dapat juga kita belajar sikit-sikit kan. Dia panggil apa? Dia rawatan ni khususnya sihir saka ni kan. Ya. Banyak variasi dia. Jadi Ya, banyaklah benda betul. yang nak buat. Bacaan dia ni lain. Ya. Cancel lain. Sebab
banyak. Betul. Jadi tu yang kita pun tak ada ni lah, tak pandai benda tu lah. Macam rumah saya ni pun dalam proses dia nak kuatkan diri dia juga. Tapi okey lah. Saya tengok abang punya vibe positif dengan dia sangat-sangat tinggi. Yeah, the first time Bukan setakat dia je yang boleh sembang kuat dengan tau. abang pun very positive. I mean, abang bukan senang nak lalu proses ni. Ya. Cat baru kena 3 hari lepas, tak boleh tidur 3 hari. I'm down. I'll be honest, Saya the dah whole day I tahu told dah. my staff, Cap tak ada mood nak kerja, tak ada mood nak makan. Ni dah pukul 5.30, tak makan lunch lagi. Because I'm down. Yeah, I'm yeah, depressed yeah, about yeah. ada orang aim my wife. Ya, ya. This is your wife. Yeah. And tapi yang paling seram, orang ni ugut abang melalui text, DM. Sihir. Sebenarnya sihir ni dia nak bagi kita adrenalin kita keluar supaya kita lemah semangat. Yeah. Betul. True. Okey. Jadi selagi kita kuat, selagi itu tak akan masuk. Saya lah orang paling kena kuat kena sihir sebenarnya. Ya, betul. Saya tolong orang. Betul. Tapi alhamdulillah. Ada. Sekarang saya anak bini saya semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya pelajar semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada lah kena sihir tu. Buat saya pernah masa awal-awal kan, masa awal nikah. Saya pernah berbual dengan hantu dia ni 45 minit. Dengan hantu dia Masuk dalam pasal ha. orang rumah saya ni dia kalau sampai time dia mengantuk, memang tak boleh bincang dia. Dia nak tidur, dia makan tidur terus. Dan kita tengok muka dia memang koyak lah kata orang kan. Dia, saya tahu dia tidur. Okey, saya pun tak hati malam tu kan. Dia tidur, saya biar, saya relax. Lepas tu tiba dia terbuka mata. Saya tengok mata dia segar je. Saya tahu dia bukan dia. Dan saya sembang lah. Dia marah saya kan. Kau ni jahat lah gini. Saya cakap dia jadi macam perangai yang tu kan. kan. Lepas tu saya katakan dia, habis tuan kau yang suruh tak jahat. Tuan aku lain lah, biarlah dia. Kau ni gini, saya sembang. Abang boleh sembang dengan Saya rakam dengan video. Cuma saya tak ada tunjuk sebab masa tu isi saya tak dalam keadaan yang okey kan. Tapi saya rakam berbual. Sampai habis tu dia tombang. Sebab bila sihir ni kan. Jadi contoh Kepris nak sihir dia kan. Jumpa ustaz. Jadi segala Kepris punya hajat tu Kepris kena baca. Aku tak suka dia sekian, kena sebut semua tu depan tu umur tu. Dan benda tu akan dibaca, diprogram kepada jin tu. Dan jin tu akan applykan benda tu kepada mangsa. Tapi nak masuk pada mangsa tu dia melalui barang, contohnya dengan tanah kubur lah apa supaya melangkah, supaya dipijak, supaya termakan, supaya macam-macam lah. Tapi dia kena buat something, sentuhan ataupun minuman. Sebab tu kena calik semua kan. Wow. Kalau kita faham bab tu, macam semalam Ustaz buat tu kan, saya tengok. Forensik lambat keluar result, Ustaz dah keluar result lah. Itulah. Okay Ustaz, should we begin the process? Okay. So kali ni untuk siapa-siapa yang tengok video ni, so boleh lah nak buka tangan. Buka macam ni. So abang boleh tengok sekali buka tangan. Okay. Letak je atas meja macam ni. Relax. Okay. So nak panggil nama apa abang? Lupa. Saya selalu orang panggil Azlan Komeng. Dia nak panggil Azlan boleh. Abang Azlan lah, Abang Azlan Boleh. So Abang Azlan boleh tengok tangan apa ni? Isteri abang Baik. Okay. Betul ke dia ada saka? Jom kita check Nabi SAW beritahu dalam hadis mana jin ni mengalir dalam darah anak Adam. Allahumma salli ala Muhammad. So kita boleh tengok dengan jelas. Okey, ingatlah. Kalau kamu, okey, jap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wahai pendamping, wahai yang menjaga keturunan ini, wahai yang berada dalam darah hamba Allah yang mendengar bacaanku ini. So bacaan saya ni efek siapa yang dengar. Kat rumah yang tengok pun akan dengar. Akan efek I need headphones. Okey. Kalau kamu menjaga dia, benarlah kamu jaga dia. Genggam tangan kanan dia. Getarkan sekuat-kuatnya, genggam rapat-rapat tangan kanan dia. Saya nak tengok saja kewujudan Tuhan dalam badan ni. Sekarang. Kuat lagi. Kuat lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Walaupun dia kata dia tak ada saka, tak boleh nak nafi dengan darah ni. Sebab darah ni menyimpan semua kita punya DNA dan database keturunan kita. Boleh. Akak kebas dengan kandangan. Sikit. Okey, baik. Tak apa. Yang ni dah confirm dah. Saya tak nak lebih-lebih. Sebab sihir ni lagi kuat. Tengok sihir lah. Okey. Ya ma'asyara jin. Okey. Saya tidak akan apa-apakan kamu hari ni. Satu syarat saja. Saya nak kamu genggam tangan kiri kalau benar kamu masih ada dalam darah dia. Sekarang. Saya tidak akan apa-apa dengan kamu. Boleh. Dia nak bercakap ni.
Nak bagi dia cakap lah. Boleh. Baik. Apa urusan kamu dengan hamba Allah ini? Mati. Baik. Adakah kamu berjaya buat? Tak apa Kak relax saya ada. Adakah kamu berjaya buat? Berjaya ke buat? Ada penjaga badan dia yang ganggu kamu, betul? Ha? Kamu jangan lari bila aku tanya, terus jawab. Boleh? Sebab aku dah janji aku tidak akan apa-apa dengan kamu hari ni. Boleh? Aku nak tanya je. Kalau kamu betul tak berjaya nak buat dia, buka tangan kiri tu. Okey. Tengok nah. Okey. Okey. Jaga keturunan. Assalamualaikum. Wahai hamba Allah. Izin saya bercakap dengan tuan. Izin. Ni penjaga dia Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, lelaki ya? Perempuan? Perempuan? Lelaki. Tuan, saya minta izin Boleh? Ni keturunan tuan keturunan yang baik, ada darah yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang nak bunuh dia ya? Ya. Dia nak buat apa kat dia ni? Mati. Sihir tu lemah betul? Benar. Kamu Allah yang kuat. Allahu Akbar. Benar. Alhamdulillah. Kamu yang banyak bimbing dia Ya, benar. Alhamdulillah. Baik. Sekarang ada apa yang kamu nak sampaikan kepada suami dia? Urusan ini urusan kamu, bukan urusan dia. Kenapa dia yang perlu tanggung akibatnya? Baik. Tuan jangan marah dia Baik. Sekarang ni tuan yakin dengan takdir Allah, betul? Sekarang ni dia adalah jodoh kepada dia, Allah dah takdir. Boleh? Tuan sabar, jangan marah boleh? Sekarang ni dia pun dah sayang dia dan dia bertanggungjawab dan dia menjaga dia. Kamu saksi kan? Dia jaga tak dia? Jaga. Alhamdulillah. So kamu kena cakap terima kasih kat dia tau. Kalau dia kahwin dengan orang lain, walaupun orang lain dia ditakdir sihir, dia tetap dia akan kena sihir juga. Boleh? Ni dah takdir Allah. Boleh tuan? Sekarang ni abang usaha kan? Abang jaga dia kan? Jaga. Alhamdulillah. So Alhamdulillah. Sekarang ni saya pula yang akan memberi pedoman dan nasihat supaya dia dekat dengan Allah. Kamu nak suruh dia dekat dengan Allah kan? Kamu sayang keturunan kamu kan? Kamu rijal ke jin ni? Rijal ya. Baik. Kamu daripada keturunan yang soleh. Boleh? InsyaAllah. Sihir tu sangat-sangat lemah. Boleh? Kamu dah banyak mendoakan keturunan kamu ini. Dan insyaAllah lepas ni selebihnya saya akan guide dia. InsyaAllah Boleh? Sikit lagi dia akan sembuh. Betul? InsyaAllah. Jangan marah dia. Cakaplah terima kasih kat suami dia. Cakaplah terima kasih. Boleh? Mungkin disebabkan sihir ini jugalah dia dekat dengan Allah. Betul tak tuan? Boleh? Cakaplah terima kasih suami dia tu. Nanti kan tak settle kat akhirat. Tak cakap, tak nak cakap. Tak apa tuan. Tuan, sini. Nanti saya akan nasihat dia Ada apa-apa nasihat lagi untuk kami? Tak ada lah. Untuk diri dia, untuk saya sampaikan nanti. Sudah sampai, sudah cukup kamu bagi tahu dia. Boleh. Tak apa. Kamu keluar Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Okey. Cukup Wow, that's crazy. Kan nak masuk dalam badan cat pula. No. Dia nak ambil positif. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Moga Allah kekalkan hubungan mereka ni sampai akhirat. Amin. Amin. Moga Allah jauhkan mereka daripada fitnah dunia dan fitnah tu dajjal. Amin. InsyaAllah. Moga mereka jadi keluarga yang Allah redha dan Nabi sayang. InsyaAllah. Dengan berkat salawat pada Nabi SAW. Walaupun dari segi pakaian dia nampak macam ni tapi dia cakap dia follow Ustaz. Maknanya naluri dia betul-betul nak dekat dengan Allah. Mungkin dia tak jumpa orang boleh pegang tangannya untuk dekat dengan Allah. Saya doakan puan sembuh, dapat zuriat yang baik-baik nanti, yang solehah, soleh.
Dan akhirat. Cap ada nak kita apa-apa? Kena Cap pula masuk mana Cap. No, man. So masa saya pergi Turki tu, Baik. kami bila sampai satu kawasan tu, orang-orang kampung dah tak bagi tahu masuk dekat kawasan pendalaman tu. Dia dari mana tu? Ada nama kampung? Saya rasa dirahsiakan lah. Ni waktu study. Ya, Study. masa tu kita Umur berapa? masa tu aku umur dalam 30 something lah. Sebab aku PhD habis 30 lebih kan. Psychology. Psikologi. Alright. So bila kita orang pergi sana, kita orang akan berhenti. Dia nak masuk ke kampung itu, kita kena ambil 3 ke 4 bas. Jauhnya. Jauh. Ya. Jauh. Sangat-sangat jauh. Dan kampung tu tak ada orang muda-muda, semua orang tua. No. Ya, Wow. Orang muda gimana? semua tak ada. Bagi Malaysia orang muda. Eh. Okey, Tak teruskan. ada. Lepas tu bila kita orang cakap lah, kita orang berhenti makan apa semua, orang akan tanya nak pergi mana apa semua, kita cakap nak pergi sini, semua orang macam betul ke nak masuk situ? Tahu tak tempat tu apa? Tempat itu tempat pemujaan. Tempat itu adalah tempat pemujaan. So macam, yelah memang kita nak pergilah sebab kita nak buat research kan. Okay. Bila pergi sampai sana apa semua, kat situ masa pergi tu, sampai saja, yang escort kita orang adalah anjing semua. Anjing besar-besar yang hitam-hitam semua. Yang memang garang gila. Tapi dia ada penjaga dia. Bayangkan dia ada penjaga dia. Bila malam, anjing tu kita nampak dia apakah dia macam menyalak apa semua balik. Mati semua Mati. Anjing tu mati. Besok pagi hidup balik. Wah. Ya. Tak, macam ni wujud. Ini ilmu sihir. Dia nak bagi tahu kat kita ini ilmu sihir. Aha. Ada rekod semua tu. Rekod tetapi ustaz, masalahnya bila kita orang rekod, benda tu tak boleh nampak. Bila nak rekod je, kita punya bateri penuh. Dia jadi panas. Dia Nak hilang rekod, habis bateri. hilang. Nak rekod bateri habis. Nak rekod cakap apa hal ni? Paksa kita masuk balik ke kita punya tempat tidur apa semua, kena charge balik. Sampai dekat tempat kita punya hostel, kita punya rumah tu. Okey. Nak masuk balik tempat tu tak boleh. Pakai phone jadi? Tak jadi. Tak ada juga. Okey. So you were there to research about sihir. Ya. So in the end, who did you meet and who did you interview for your research? Semua orang kampung situ. Tapi diorang memang tak bercakap banyak Yeah. Dan diorang orang Arab memang jarang nak dirakam. Ya, diorang tak suka direkam. Diorang dah cakap sebelum all my friends meninggal tu, dia dah cakap kau balik sebelum apa-apa jadi. Dia Kau pesan balik. dah? Dia dah pesan dah. Kau balik sebelum apa-apa jadi. Your friends meninggal sebab? Ikut ni jantung. Tetapi logik In Turkey? jantung. All three friends? 3 jantung. Doktor. Semua jantung semua? Yes. Tapi tak logik akalnya, orang sebesar Caprice, besar suami saya, tak ada macam darah. Dia macam sedut semua darah. Hilang darah dia? Hilang darah Darah habis. Okey, dia kenapa jantung kan? Sebab macam saya beritahu, jin ni masuk melalui darah kita kan. So dia attack dia melalui tu lah. Datuk, Ustaz tadi Ustaz share tentang tempat-tempat top 3. Apa? Antaranya Mesir, dekat apa ni nama? Piramid tu kan semua kan. Okay. Dekat negara Arab. Turki, Mesir, tak kira lah negara Turki. Arab semua. Tu tempat memang apa? The Tempat birth of asalnya, sihir. Asal of sihir. di mana turunnya sihir dan dia ajarnya sihir. Okey. Sebab tu dia orang mencari kitab-kitab yang Kitab tak kisah lama. Nabi Sulaiman Ya. alaihissalam mencari kitab tu. Diorang memang mencari benda tu. Sebab apa dekat situ macam aku buat. Bila tanya diorang kenapa diorang cakap because kat situ lah ilmu betul. Sebab itu diorang banyak main dengan darah. Diorang tak main Orang cakap kambing ke anjing ke, diorang tak. Diorang Dia nak ambil darah manusia. Ya. Sebab darah manusia ni kalau dia dapat darah manusia tu, okey dia sembahkan dekat jin syaitan tu. Benda tu akan jadi angkuh, dia kuat lah, hebat lah dia dia boleh bisik pada manusia untuk bunuh manusia, untuk dapatkan darah tu. So what was the conclusion from your research, from your studies in Turkey? What was the conclusion in your your project ni? Kita orang macam sebab bila dah melibatkan kematian apa semua, of course lah. Aku pun akan takut juga kan. Yeah. Tetapi kita orang punya sihir ni wujud. Sihir ni wujud. Maksudnya dia orang tak dapat pun buat research tu dengan Ya, proper dengan because sempurna. dia orang dia diberi arahan untuk keluar. Okey. Out. Mula-mula puan tak percaya dengan sihir ni Ya, sebenarnya. sebenarnya aku tak percaya pada sihir because kita belajar psikologi. Aku cakap kenapa pula tak logik lah sihir ni. Karut dah benda ni. Tak apalah. Dia macam pukau kan. Ya. So you went there to prove yourself wrong. Yes. Aku nak pergi sana untuk buktikan korang tak salah ni. Ini mindset je ni. Sebab kan? dia orang pun ada belajar hipnotis apa Yelah. semua kan. So pada dia orang Jadi, apa beza antara hipnotis dengan Hipnotis ni memang berbeza dengan sihir, betul tak? Ya, sangat-sangat berbeza. Hipnotis kita buat, you boleh bangun kalau kita berhenti. Tetapi sihir tak. Sihir tak. Boleh.
Kita pernah juga kan tengah hipnotis termasuk pula Termasuk pula si benda lain. Sudah kacau. Sebab dia nak kena panggil orang macam ustaz ke apa untuk Tarik dua-dua arah kena bangunkan. Satu hal lagi. Sebab macam aku that's why mungkin Tuhan nak tunjuk hari ni. Ya. Waktu yang terkena tu semua kawan-kawan aku kena, tapi aku tak. Aku tak ada langsung. Aku jadi apa benda ni? Dia macam seolah-olah dia macam angin tepa je tau. Tapi aku macam apa hal angin tepa ni? Dia Sebab macam tak tahu. Sebab apa? Macam contoh Tak jumpa jawapan dah. sekarang maknanya ada yang jaga lah. Ada yang menjaga. Sebab tu bila aku contoh kes dia. Aku duduk termenung. Dia macam ada seorang yang bercakap. Ini gini. Aku tanya dia. There's a voice in your head. Aku tanya dia. Dia cakap ya, macam contoh ada satu ketika aku dikejutkan pukul 3 pagi. Ingat kan yang pasal kes tu. Dia tengah dia biasalah dia naga. Sebagai isteri ni aku macam lantak kau lah, kau nak buat apa kat live kau kan. Tetapi aku selalu cakap macam ni, tak apa. Kalau satu hari nanti Allah nak tunjuk, Allah tunjuk. Pukul 3 pagi, 3 hari berturut-turut ustaz. Bangunlah, dengar sendiri. Tepuk ni. Ini, bangunlah, dengar sendiri. Siapa yang tepuk? Tak tahu. Aku tengah tidur. Yang jaga tu lah. Yang tadi lah. Saya tengah live. Dekat live tu adalah masuk bekas-bekas kita ni. Jadi kita tengah bercakap lah ni. Okay, kita ni jenis kita nak tarik rambut dalam tepung lah kan. Biar pelan-pelan settle down, selesai kan. Tapi benda yang jaga dia terus alert kat dia ni. Kau jangan tunggu lagi. Itu yang dia pun lepas 3 kali tengok terus dia kata aku nak settle sekarang. Okey baik, jom. Boom, settle terus lah. Itu yang agaknya pedih lah kat hati orang kan. Bayangkan ustaz, ada satu ketika tu, ini cerita betul real lah. Pergi makan ni, pergi ramai-ramai dan masa tu belum meninggal lagi. Ramai-ramai makan ni apa semua. Ni kat Turkey. Turkey. Ramai-ramai kita duduk. Biasalah orang tu makan roti apa semua benda kan. Dia serentak ke tiga-tiga tu meninggal? Serentak ustaz. Okey, cerita. Serentak. Okey, jom kita dengar. Okey. Jadinya ceritanya tengah ramai-ramai makan apa semua, kita pun macam ambil air. Okey. Aku nak ambil air ni macam aku letak balik. Aku cakap dengan kawan aku, jangan makan lagi Aku letak, tak ada apa, aku tak ada ilmu apa ustaz, wallahi. Aku letak macam ni je. Pam, pecah. Aku cakap dah, jom lah. Hati tak sedap lah. Aku caw. Bila lepas aku caw tu, 2 hari kemudian tu, baru dengar cerita bahawa tempat tu yang mana makan kat situ kena santau. Berapa orang yang pergi makan ni? 14 orang. Okey, 3 orang je Satu lah. tim. Ada yang Islam? Semua Semua bukan non-Muslim. Islam. Semua non-Muslim. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Semua Semua non-Muslim. non-Muslim. Sebab tu aku tak pernah cerita pasal benda ni. Ini orang cakap eksklusif untuk kau lah ni. Aku tak pernah buka. Betul, tak pernah buka. Esok kita buat movie jom. No, that's scary. A documentary like Saya no, really. saya mau habis shoot filem hantu. Someone should do a documentary. Anak penjaya syaitan 2. Siapa yang anak syaitan tu? Itu adalah syaitan mana entah. Is it Tapi documentary or movie? movie saya baru habis shoot yang Tapi abang, kedua. dengan semua pengalaman ni patut abang cuba buat satu documentary khas about sihir. InsyaAllah lah kalau ustaz tolong jaga boleh lah. Sebab saya tak kerti kan. Saya kalau jadi kat orang saya tengok aja. Faham? Banyak yang benda-benda yang aku rasa bila aku melibatkan diri dalam bidang psikologi, benda yang tak masuk akal kita tak masuk akal sebab kita bermain dengan minda bawah sedar. So for me that macam okay. Sebab bila dekat sana semua kawan kena ni, aku tak kena. Aku cakap apa benda korang ni? Sampai kena seret lah, sampai kena apalah. Aku cakap korang boleh tak tidur elok-elok? It's because of your keturunan. Mungkin lah. You had macam penjaga. That cuma masa sort tu of, dia tak tahulah kan. That jaga you Mungkin at lah, that kita time. pun tak tahulah kan Most abang. likely, I don't know. Ustaz Keperis. Diagnostics. Tapi Cap, ada yang terbaru ni. Ada video saya di Facebook tu. Okay. Di kerasukan datang, perempuan lah. Terus keluar cakap, aku anak iblis. Dia kata. Ada dia tengok video tu. Dia bercerita semua dah sekali. Alhamdulillah. Dia Islam pun dia tu. Tapi sukar nak Islam dia. Saya selalu berakhir dengan Islam lah. Sebab kalau ikut keturunan lah, sebab mak aku memang tak suka nak bercerita, tetapi bila balik Pattaya tu, bila balik Thailand, mak ni ada 11 adik-beradik. 11 adik-beradik serta ilmu berbeza-beza ustaz. Kepakaran masing-masing. Kepakaran. Yang patah-patah pergi jumpa dia patah ni, tak ada dah, tak ada. Sambung balik. 11. 11 Ni orang. keturunan kerabat ke? Ya. See, yo, Shasha, what's Shasha? Do you notice when I entered the Ustaz, tak tahu lah Cap ada ilmu ke apa. Tapi bila Cap terus masuk my office ni, the first thing I had to go
Pasal apa? Ada barang. Ada something. Mesti ada tegur tau. I said, nah, you have something. Don't lie. Sebenarnya Cap dah berguru dengan saya. Saya pun kena berguru dengan Sebab tu Ustaz saya balik. panggil dia Ustaz. Yo, what Shasha? No. Remember when I came in the office? I said there's something on this side. Takkan lah, tak ada benda. I'm sure you have something. And she just opened Tapi up dia how her kerabat. family. Bila dia kerabat, Ya. kerabat ni Kerabat. kebolehan dia patah, mengurut, bidan, okey, penjaga. Okey. So dengan dia ni ada penjaga. Penjaga dengan dia. Banyak penjaga lah. Sebab mak aku pernah cakap tau. Maksudnya mak aku cakap apa tau? Jangan risaulah. Sihir boleh masuk tapi tak boleh matikan. Dia boleh cakap macam tu. Dia boleh gelak. Cakap gila mak aku ni boleh gelak. Tapi kan mungkin berkat doa mak dia juga. Ya. Doa ibu ni lebih afdal daripada 70 wali kutub. Sebab kes ni Ustaz, mak aku tak berhenti lagi tau buat solat hajat. Tak berhenti. Alhamdulillah, tengok mak yang baik dah. Tak berhenti. Mak dia tak pernah cakap serius. Maksudnya tak pernah sembang macam ni tak pernah. Mak dia kalau cakap macam Positif tak lah. apalah. Alah tak lama lah tu. Aja dia macam orang tua ni sembang betul tidak dia kan kita tapi dia jadi macam tak ada apa. Dia gelak gitu kan. That's scary. Sebab macam tu. Too Dia scary for me. bila masuk dalam keluarga aku, sebab keluarga aku dia memang jenis macam aku ni jenis outspoken. Kita orang memang outspoken sebab kita orang tak suka nak angki-pengki kan. Macam mak ni pula jenis yang macam relax, cool dan dia jenis macam tak apalah, kita tengoklah jauh mana dia. Dia boleh zaman-zaman dululah. Zaman dulu bapak aku selalu cakap apa? Mak aku kalau nak marah orang, dia berhenti depan pintu saja. Dia tumit kaki dia, dia pusing je. Dia pusing je. Ilmu Ustaz, lama. Sebab tu Ustaz zaman dulu lah, zaman kepejahat, ramai member ajak pergi Thailand, pergi Siam, lepak ke apa. Sorry guys, I'm not going. I apologize, but I'm not going to go to Siam. Kisah lawa macam mana, but we're not going. I'm not going. Because the stories of Siam women, keturunan Siam, bomo Siam, hantu Siam. Tapi itulah masalahnya kan Chris. Mak aku dia Sawanika. dia tak buat ilmu hitam. So dia macam bila kes benda ni berlaku, apa yang dia cakap aku tak akan lawan dengan ilmu hitam. Kita lawan dengan Tuhan. Itu ya. Saya Lawan first time dengan jumpa mak dia baru sampai saya tanya kat dia. Mak ni bila tidur? Dia tak tidur solat je. Kan? Sebab mak dia sangat kuat solat. Solat je. Saya sama kita orang kalau Nanti pergi sampai kalau salam jumpa mak, dia masuk InsyaAllah. Malaysia pun Dia nak ambil kalau dia kat nak mana? dulu Madrasah. zaman-zaman atuk saya ni Kat pondok. separuh Siam kenal Separuh Siam. Thailand tu separuh dia punya. Mana orang berpengaruh lah. Dia cerita lah, kita cerita ikut cerita ni kan. Masih ada bukti dekat Thailand tu. Apa gajah jadi batu. Gajah jadi batu tu. Siapa yang jadikan jadi batu? Atuk saya. Hati-hati ya bang. Abang jadi batu lagi. Kita Gajah jadi batu. Apa yang ustaz Dia boleh dia tinggalkan? punya nak marah kat orang. Dia tak tahulah, mungkin orang kata sebelah mak ni memang dia keturunan Said Salifah. Okey. Dia memang dia jaga lah. Satu lagi dia ada orang panggil tulah orang panggil kan. Raja, ya. kan? So itulah sebenarnya bukan sebab raja tu. Sebenarnya ada darahnya Nabi SAW dalam diri mereka. Yang menjadikan mereka mulia bukan diri mereka, tapi darah yang mulia mengalir dalam darah dalam tubuh badan mereka. Sebab tu Allah muliakan mereka dan Allah berikan cahaya hidayah melalui darah-darah yang baik tu dan keturunan yang baik. Alhamdulillah sampai sekarang dia dibantu oleh Allah melalui syafaatnya Nabi SAW. Tu saya nasihatkan banyaklah selawat, insya-Allah. Join orang yang dekat-dekat dengan Allah ni. Buat circle orang baik-baik. Pasti Allah akan buka jalan yang besar kat kita, jalan kebaikan. Saya banyak fikir macam ni tahu Ustaz. Sebelum dengan jumpa dia lah, sebelum jumpa saya belum menikah dengan dia apa semua benda kan. Saya banyak jugalah jumpa ustaz-ustaz apa dulu. Saya banyak berguru dengan Pak Sumit. Kau pernah jumpa lah depan? Pak Sumit. Pak Sumit tu guru saya. Sorry Ustaz, who's Pak Sumit? Arwah Pak Sumit. Dia dah arwah dah. Arwah dah. Okay, Dia arwah adalah Pak Sumit. antara wali besar di negeri Kedah. Ya betul. So akak pernah berguru dengan Ya Pak Sumit untuk akidah. Sebab aku punya akidah. Lama aku tak? Lama dulu Kita dia? belajar agama lah. 2 tahun lebih lah. Masa tu dia pun dah sakit-sakit dah. Yang mesti hari pergi ke? Aku duduk situ 6 bulan. Lepas tu hilang sekejap, lepas tu pergi balik. Kalau ada apa-apa memang Pak Sumit, sebab dia Pak Sumit ni dia orang yang tak tengok phone Okey. Dan Pak Sumit pun dah kenal dia. Sebab tu Pak Sumit izinkan dia untuk jumpa dengan dia. Dan dia orang yang perlu dibimbing sebab ada benda yang baik dengan dia. Dan itulah yang Ustaz beritahu dia. Dia pasti akan jadi orang baik nanti. Dia pasti akan sembuh nanti. Cuma proses dia adalah ni adalah proses dia. Yuran dia kena bayar. Ya betul. Dia tak boleh sumpah I dah ada. Sebab Sembuh contoh juga. macam
ada beberapa perkara Ustaz yang berlaku yang buat aku macam terfikir-fikir. Sebab sebelum jumpa dengan Ustaz, aku fikir apa yang ada dekat aku ni. Sebabnya ada beberapa kes lah yang berlaku apa semua benda, sampaikan orang ada apa yang ada yang apa tu yang apa benda yang pusat perawatan yang ada nama-nama sikit ni. Darul Syifa. Darul Syifa ke apa semua benda. Bila pergi apa semua benda, dia katalah dia buat solat hajat lah. Darul Syifa ke buat ustaz mana cakap, kenapa bila aku buat solat hajat ni engkau punya badan ni ada cahaya Aku cakap, mana aku tahu. Cakap baru beli lampu semua. Aku macam apa benda? Sebab kita jadi macam takkanlah aku mengamal ilmu hitam. Masa dia tengok tu kan, you tengah shoot tu yang nampak lah buat tu. Itu yang sebab that's why aku cakap, Ustaz kalau ada apa-apa cakap, ada benda ke aku nak kena ubah ke apa benda kan. Oh tak ada apa, awak tak ada apa-apa ni. Yang jaga awak je ada. Jaga aku jadi macam siapa jaga aku? Bila tanya dengan mak cakap tak ada. Kita tak ada apa-apa, cuma kita punya keturunan ni kau kena jaga yang dua benda ni. Ini aku cakap kat dia. Hak dengan kebenaran. Kau jalan terus. Itu je. Tu yang bila dia buat hal ke apa, aku depan-depan terus cakap, kau salah ni yang. Aku tak boleh. Aku cakap, stres aku. Sabar. Sabar. Nak marah tapi kena sabar. Tapi okey kot, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pun banyak dah Ustaz, dulu aku kat Parasbaran. Ya okey sikit. Mungkin dah bila dah dekat dengan Allah ni, hati kita lagi lapang. Ya, banyak lapang ada kan. Dulu masa aku non-Muslim teruk jugalah. Teruk lah, memang teruk lah. Kadang masa non-Muslim tu, dia punya antena tu kurang terbuka sikit. Ya. Lambat sikit nak dapat isyarat tu. Ya, betul. Tapi sekarang cepat lah. Cepat. Alhamdulillah. Contoh apa-apa nak jadi kat dia ke, contoh sebelum ni, kan ingat tak baby cakap pasal kes video lucah ni sampai seminggu aku tak sedap hati. Aku cakap kat dia, yang kau ada apa-apa tak benda yang kau nak cerita kat aku? Ada apa-apa video-video kau ke apa benda ke? Before it came out. Yeah. So you already had the suspicion, aku ada rasa macam intuition. Dia cakap tak ada benda. Itu yang saya cakap Cap. Teknologi apa ni, alam sebelah ni lagi maju daripada kita. Kalau kita 5G, dia dah 8G lah. Awal dia dia. hantar. Sebab lepas tu aku cakap, that's why aku cakap kat dia, okay tak apalah kalau kau cukup yakin tak apa. Faham? Sampai aku cakap ini aku tak nak. Sebab aku punya feeling, ada benda tak kena ni. Sebab kita tak tengok, saya tak tengok. Tapi mungkin daripada apa yang dia dah dapat, pasal dia tak suka tengok lah benda tak elok kan. Cuma memang saya rasa ini dirakam curi. Ya. Bukan kita rakam. Mana bukan saya rakam waktu kita nak apa-apa kan. Dirakam curi. Itu yang saya, okey patutlah dia rasa benda tu sebab memang bukan saya buat. So okey lah kan, kita faham lah why kan. Sebab tu macam aku banyak benda yang bermain dekat fikiran selama ni kan. Kenapa aku mesti dapat dulu terus Kenapa benda ni? Dia macam For me, I don't know. This is my opinion, abang, kak, ustaz. For me, I believe in the law of attraction. Ya, betul. Are you familiar with law of attraction? Apa-apa yang kita selalu layan, makin banyak benda tu akan jadi. Contoh kalau kita hari-hari cerita pasal kongsi gelap, lepak dengan budak-budak gangster, selama hidup lah you akan jumpa gangster ke, pergi club malam ke, pergi karaoke ke, terlibat dalam dadah ke, sebab kita memang hari-hari nak gaya macam tu. So law of attraction, apa-apa kita akan doa, whatever kita doa Tuhan akan bagi. betul. And makin lama makin heavy, makin berat. So kemungkinan for me, because your keturunan, because your own interest, sampai akak sampai ke Turki nak research about sihir, because of that doa atau that interest, dia makin lama makin banyak lah sampai Algoritma dia macam magnet. The more that you ask for it, the more it's gonna come. This is my opinion lah. So kalau nak kurangkan benda tu, for me, handbrake terus pasal dunia black magic ni, kemungkinan ramai tak sampai lah. Mungkin kawan kecil sampai. Faham tak? Maybe. Apa pendapat ustaz? betul juga tu. Ini one of the buku yang tak nak diterbitkan dekat Malaysia. Tak boleh? Tak boleh diterbitkan dekat Malaysia. Sebab aku hentam perawat. Yalah, because ada yang cakap tadi kan, perawat-perawat English yang English. Ini nak buat dalam bahasa Melayu. Cahaya Malam. Boleh buat nanti. Saya baca. Cahaya Malam. Ini tak boleh diterbitkan dekat Malaysia. Tak tahu orang Untuk hentam. baca boleh lah, untuk disebarkan tak boleh lah, because ada. Bagi saya tu. Boleh. Ini manuskrip saya masih ada.
Saya nak cerita apa ni? Lupa lah. Allahumma salli ala Muhammad. Yo, it went from a simple interview to Okay, yang tadi. hardcore. Yang kata handbrake tu kan? Tarik handbrake. Okay. For me, the moment you pull the handbrake, Betul. Sebenarnya kalau dah terkena tak boleh nak handbrake lah. Nak kena rawat diri kita be positif. tapi Ustaz, saya share lah pengalaman Caprice. Caprice almost 6 tahun berubat. Darul Shifa. People know this lah. Dulu pun Cap pernah share benda ni. Lepas Cap kahwin, mungkin Cap lahir sikit lah sebab isteri tiba-tiba sakit banyak kali. Then I told my wife, pull the handbrake. We're done. We're done. No more. I don't want to hear about Darul Shifa. I don't want to hear about Ustaz. I don't want to hear about tak boleh tidur malam. Kita enam je. Jujur. Wallahi 4 bulan tak ada benda. Settle. I mean, dah bangun tidur, boleh kerja, rezeki Betul, masuk, Zah. macam-macam jalan, business jalan, masuk office. Everything was great until 3 hari lepas when my wife punya kereta kena apa benda pun kita tak tahu. Sebab kita start layan balik dunia sihir ni. Uish, Caps ni tak boleh tidur tengah malam. Tak Wife boleh. tak boleh tidur tengah malam, dia tengah Kita panas. kita kan. Jangan layan. Kita just tahu dan kita kena set benda ni tak penting. Benda ni tak akan masuk dalam badan aku. Sihir sangat lemah. Kalau aku kuat dengan Allah, pasti dia tak akan masuk. Correct. I agree. Jangan The pergi sangat. moment kita layan, Lampau mengkaji buat apa? Jangan. the moment kita layan, we get deeper into it. Dan kita Kita sedang tenggelam. buka laluan untuk dia masuk. Exactly. Macam aku sekarang ni, macam contoh kita orang sebenarnya tak layan benda ni tau. Tapi yang aku layan ni fake account ni. Ini yang nak layan ni. Nak tengah nak bagi makan bubur ni. But that's taking your energy. All that negative, Tak payah. all that negative energy. The moment you give it, you acknowledge it, you give it power over you. Lagi disuka. Yeah. If this is negative energy, and this is like happy things, focus on this. And then your life will be different. Yeah. But the moment if you see the small negative energy, the moment you focus on it, it's gonna get bigger, Yeah. bigger, and bigger, and then it takes over your life. This is my pendapat lah. As a guy that faced many kinds of shit. Terima kasih Ustaz. No, but my experiences, betul. I tend to kurang focus on this negativity Bagus, nowadays. bagus. Ya. Sebab tu dia ke depan. Alhamdulillah walaupun macam-macam negatif kan. Yeah. Biasa. Jalan je. Sebab tu saya pun pada awalnya saya faham apa yang isteri saya buat. Dia pun bukannya orang yang suka nak melayan, tapi pada peringkat awal perempuan dia ada naluri yang dia biasalah. kita kena bagi dia lepas dulu. Tu yang saya kata okay, you release dulu. Sebab kalau tidak lagi serabut kepala kan. Sebab dia ni buat kerja very fast. Dia dah memang terbiasa disiplin dia macam tu. Dia memang dilatih, diajar very fast. Itu yang bila ada apa-apa benda terbit tuai terus. Sampai saya kata okay, now slow down sikit. Saya kata sometimes you kena relax kejap, biar jalan dulu kan. So okay lah kan. Slowly insyaAllah dia Tak, memang faham. aku memang sebab kita diajar, kita dilatih kan. Ya. Contoh lah. Pagi-pagi pukul 7. Okay. Pukul 4 aku dah bangun. Yeah, you seem like the type of person who Yeah. gets it going. Ya. Tak boleh aku jenis yang tak suka nak bagi peluang pada orang yang salah buat sebab salah. Tapi sebab you have that sikap, Cap yakin you can bounce even higher if you focus on the right energy.